Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baru semalam, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah mengumumkan keputusan untuk calon-calon bagi Barisan Nasional. Sejurus selepas beliau memberikan pengumuman tersebut, seorang daripada yang telah disenaraikan, iaitu nama yang sangat besar di dalam calon tersebut, telah mengumumkan menarik diri dari bertanding di kawasan parlimen yang telah dicalonkan kepadanya. Berita ini dipetik daripada malaysiakini.com bertarikh 2 November 2022 dengan tajuk Kazim tarik diri bertanding di Larut. Berita penuh, pendakwah terkenal Muhammad Kazim Elias yang dinamakan sebagai calon Barisan Nasional di kerusi Parlimen Larut malam tadi menarik diri daripada bertanding di kerusi berkenaan. Pengurusi Barisan Nasional Perak, Saharani Muhammad memaklumkan perkara itu ketika mengumumkan barisan calon bagi kerusi Dewan Undangan Negeri DUN di Hotel Kasuarina Meru, Ipoh pada hari ini. Menurutnya, Muhammad Kazim digantikan oleh Ketua Penerangan Pemuda UMNO bahagian Larut, Muhammad Syafiq Fadli Mahmud. Muhammad Syafiq menggantikan Muhammad Kazim yang membuat keputusan menarik diri, katanya. Malam tadi, pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan Kazim akan bertanding di Larut bagi mewakili gabungan itu. Muhammad Syafiq dijangka berdepan dengan penyandang Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin yang memenangi kerusi itu pada 2018 melalui tiket Barisan Nasional. BN Perak akan mempertaruhkan seramai 59 calon bagi semua kerusi DUN pada PRU 15. Bercakap pada sidang akbar, Sarani berkata Kazim yang lebih dikenali sebagai Ustaz Kazim memaklumkan menarik diri pada pukul 1 pagi semalam. Katanya, saya tidak tahu apa sebabnya, kami perlu tanya kepadanya, katanya. Difahamkan pendakwa terkenal itu membuat keputusan itu disebabkan oleh masalah peribadi selepas abangnya Najmuddin Elias dinamakan sebagai calon di DUN Batu Kurau di bawah tiket Perikatan Nasional PN. Untuk rekod, BN sebelum ini mengumumkan gabungan itu akan bertanding di semua 59 kerusi Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, Saharani hanya menamakan calon di 55 daripada 59 kerusi. Menurutnya, pengumuman baki kerusi akan dibuat selepas MIC selesai bermesyuarat di Kuala Lumpur. Sementara itu, Syafiq mengakui terkejut dipilih menggantikan Kazim kerana sebelum ini dimaklumkan akan bertanding di DUN Kubu Gajah. Mengakui bahawa dia merupakan calon underdog, jurutera petroleum berusia 37 tahun itu berkata dia bersedia untuk berdepan dengan sesiapa saja pencabarnya di kerusi berkenaan. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat. Bergema di channel ini. Jalan raya kita macam berombak lah. Saya rasa macam di laut saja. Inilah jalan raya di kampung yang aman damai. Penuh dengan janji-janji mereka-mereka yang pernah bergelar berkuasa. Terima kasihlah kepada janji-janji kamu yang menyebabkan kami telah terpengaruh dan mengundi. Saya fikir kali ini rakyat akan menjadi semakin bijak untuk memilih memilih wakil-wakil rakyat yang baru. Okey.
So malam ini yang pasti ditunggu, pasti dinanti oleh seluruh rakyat Malaysia adalah penamaan calon, pengumuman nama calon-calon daripada Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Dikabarkan ada berita yang kurang menarik bakal berlaku di dalam UMNO. Dikabarkan menjadi viral sekarang ini, dikatakan ramai sekali. Ramainya nama-nama dalam UMNO, orang-orang besar dalam UMNO yang mungkin tidak akan diberikan kesempatan untuk menjadi calon sekali lagi. Dan menurut banyak tulisan penganalisis politik berkata kemungkinan besar mungkin boleh berlaku huru-hara. Huru-hara bungam kah perkataan tu indaklah kali. Mungkin akan berlaku tidak puas hati lah, begitulah, itulah perkataan yang sesuai. Mungkin akan berlaku tidak puas hati ramai sekali bekas pemimpin besar di dalam UMNO. Antara yang paling disebut-sebut sekarang ini yang menjadi viral di seluruh Malaysia tidak lain dan tidak bukan adalah Syahidan Kasim. Syahidan Kasim yang kita tahu memang dia ini tidak sebulu dengan Zahid Hamidi. Dan dikatakan Syahidan Kasim sendiri menulis di dalam akaun media sosialnya, antaranya dia kata semua pejabat UMNO di parlimen yang dia tempat berkuasa akan ditutup serta-merta, kemudian bendera pula akan diturunkan. Wow, buat pertama kalinya dia kata. Jadi ada ramai yang mengatakan bahawa ini mungkin adalah satu tanda tidak puas hati. Tapi jangan sampai sabotaj lah. Anda bagus juga kalau sabotaj parti sendiri. Sehingga ramai yang kata lebih baiklah orang-orang yang tidak dicalonkan ini, yang mereka mereka bagi satu nama, yaitu yang dipancung. Yang dipancung. Woi, ganas juga nama aja. Untuk bertanding menggunakan calon bebas. Kalau mereka bertanding menggunakan bendera bebas atau sebagai wakil rakyat bebas, kita akan melihat banyaknya huru-hara pasti berlaku di dalam UMNO. Apa tidaknya di tempat itu, kalau sebagai contoh, kalau memang benar Syahidan Kasim tidak disenaraikan dan dia pula bertanding sebagai calon bebas, bayangkan saja perpecahan undi yang berlaku nanti. Pasti orang yang masih lagi setia kepada Syahidan Kasim akan terus setia kepada Syahidan Kasim, dan itu akan memecah belahkan undi UMNO. Jadi kalau ke-10 lah, contohlah 10 orang mereka ini tak puas hati dan mereka terus mahu bertanding di tempat itu dengan sebagai calon bebas, bayangkan 10 parlimen bakal bergolak, 10 parlimen bakal pecah undi. So itulah yang berlaku. Kita nantikan bersama, betulkah ini akan terjadi ataupun ini hanya akan menjadi satu kabar angin saja. Tapi selalunya di Malaysia ini politiknya bermula dengan kabar angin. Mula-mula kabar angin, lepas itu betul-betul jadi kabar betul. Selalulah begitu. Kebanyakan kabar angin menjadi benar. Okey, jadi kita nantikan bersama-sama pengumuman pada malam ini. Apakah nama-nama mereka akan mendapat belas kasihan daripada mereka-mereka yang akan memutuskan senarai calon, ataupun mereka pula akan menerima padah daripada hasil daripada apa yang mereka telah lakukan, iaitu mereka tidak sependapat dan mungkin juga mereka mengkritik bekas timbalan Perdana Menteri yang juga adalah Presiden UMNO sekarang ini. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.